Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar Genosis. Supaya majlis ilmu kita mendapat limpahan keberkatannya, kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Amin. Okey. Untuk makluman tuan-puan ya, ini merupakan siri webinar keempat yang dibawakan oleh Agensi Inovasi Malaysia dan juga Yayasan Jenawasi bersama Right Education. Seperti mana yang kita ketahui, semalam bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan satu sesi wacana ilmu bertajuk Kurikulum Norma Baharu 2020. Saya rasa topik ini memang sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semua. Disebabkan oleh itu, semalam kami pun tunda kita punya webinar semalam ke hari ini. Alhamdulillah lah. So at least kita dapat dua-dua perkongsian ya. Banyak maklumatnya dan pencerahan yang telah dikongsi semalam. Penjajaran kurikulum yang dibangunkan oleh BPK merupakan panduan dan juga rujukan bagaimana guru dapat menyampaikan kurikulum dalam tempoh masa takwim baru persekolahan yang telah ditetapkan. Banyak yang disentuh. Saya rasa antara lain pembelajaran ta'adun ataupun blended learning, pentaksiran bilik darjah ada diperkatakan, perancangan semula pengajaran dan pembelajaran dan sebagainya. So webinar kita hari ini akan melihat sebagai seorang guru di sekolah Genosis, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan PDPC normal baharu selepas pembukaan semula sekolah minggu depan. So saya rasa ni sesuatu yang something new. Mungkin ada yang kita boleh lihat apa kita punya panel boleh kongsikan dengan kita pada hari ini dan apa langkah-langkah yang kita boleh ambil agar komponen penting PDPC Genosis masih tetap diamalkan dalam kelas sejajar dengan kurikulum norma baru ni. Ini yang akan barisan panel kita kongsikan dalam webinar kita hari ini yang bertajuk PDPC Genosis dengan normal baharu. So sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang soalan ya sebelum kita bermula, kita boleh buat juga KWL, what you want to know, bolehlah tuan dan puan kongsikan ataupun ajukan soalan di pautan Padlet yang kita dah share ataupun pada ruang chat webinar ini. InsyaAllah ahli panel kita akan cuba jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ya. Okey, tanpa membuang masa, saya perkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Rasa macam tak perlu tapi rasanya ada juga yang baru masuk. Macam saya tengok tadi dari mana tadi? Daripada Edulit salah seorang lah Edulit. So yang ada pada hari ini bersama kita Puan Sawatri Sharun, merupakan konsultan dari Right Education, memulakan kerjaya sebagai seorang guru, kini konsultan di Right Education dan menetap di Jakarta, Indonesia. So Puan Sawatri sekarang berada di Jakarta, Indonesia. Okey, Puan Sawatri, terima kasih sebab sama dengan kita. Okey. Sama-sama. Pengalaman yang luas dalam melatih pemimpin sekolah dan guru bukan sahaja di Malaysia, bahkan di Indonesia, Tanzania dan juga Lubnan. Okey, panelis kita yang kedua pun rasa semua dah kenal, Cik Sheila Ganesan kita. Hai Sheila. Okey, beliau mempunyai pengalaman lebih dari 18 tahun dalam bidang pendidikan. Memulakan kerjaya sebagai seorang guru di SM St. Joseph Papar, Sabah. Kemudian mengajar di sekolah antarabangsa di Jepun, betul Okey, sebelum bertugas sebagai pembimbing akademik di Universiti Nottingham, Malaysia. Okey, beliau juga pernah bersama Yayasan Teach for Malaysia yang berfokus kepada peningkatan profesional guru melalui training dan coaching. Dan juga terlibat dalam perancangan kurikulum program TFM. Sheila sekarang sedang bersama-sama dengan kita juga menyambung usahanya untuk meningkatkan taraf pendidikan di Malaysia dengan penglibatannya dalam program Genosis,
ada program Engage dan juga Pintar Core Modules bersama Right Education ya. Okay, selain pendidikan, Sheila juga terlibat dalam beberapa penyuntingan hasil penulisan dan media cetak serta pengurusan acara dan program. Okay, so thanks Sheila for joining us ya. Okay, dan yang ketiga pun kita dah biasa tengok from our last 3 webinar, Cik Sarah. Cik Sarah langsung dari Sabah, dari Sarawak, sorry. Juga memulakan kerjaya sebagai seorang guru pengajian AM dan biologi di SMK Green Road dan kemudian jadi seorang jurulatih guru juga dalam program Teach for Malaysia. Okay. Beliau juga telah melaksanakan pelbagai projek dengan guru-guru di pendalaman untuk meningkatkan aspirasi pelajar dan projek-projek beliau telah digunakan sebagai asas kepada program Finco Mentor yang berlangsung di 7 buah negeri di Malaysia. So saya rasa panelis kita memang mempunyai pengalaman yang banyaklah dalam bidang pendidikan dan kita rasa bertuah sebab mereka masih sudi berkongsi dengan kita punya guru-guru genosis kita, jayu-jayu kita. So tanpa membuang masa, saya persilakanlah kepada Puan Sawitri untuk mulakan. Okay, terima kasih. Sawitri, you're mute. Sekejap. Okay. Terima kasih. Puan Lali boleh dengar? Bukan hanya setakat sudi tapi memang sangat menanti-nantikan opportunity ni nak berjumpa balik dengan cikgu-cikgu genosis kita dan berkongsilah dengan cikgu-cikgu genosis. So sebelum kita mula, mungkin Sarah kita boleh tunjukkan hasil daripada quiz di Mentimeter. Okey, jadi kami bertanya soalan ni dalam pembukaan sekolah. Okey, preparing untuk pembukaan sekolah ni, apakah fokus anda sama ada sebagai guru atau sebagai pentadbir sekolah? Jadi yang mendapat tempat pertama adalah habiskan sukatan pelajaran. Oh, actually it's the same habiskan sukatan pelajaran dan mengembangkan atribut pelajar. Maksudnya di sini kita merasa bahawa dua aspek ini, aspek sukatan pelajaran dan juga aspek atribut pelajar adalah dua aspek yang akan menjadi fokus kita lah ketika sekolah dibuka balik di dalam normal baharu. Dan yang ketiga adalah pelajar mendapat kemahiran baru dan yang keempat adalah pelajar mendapat keputusan cemerlang. This is very, very interesting. Sebab semalam ketika BPK memberi panduan tentang pembukaan sekolah di normal baharu, BPK juga salah satu poin paling penting adalah penyusunan semula sukatan pelajaran. Jadi ada penjajaran kurikulum dan saya rasa dengan penjajaran kurikulum ini akan membantu guru-guru yang merasa concern lah tentang macam mana saya nak habiskan sukatan pelajaran ni. Dan poin yang kedua yang saya rasa penting juga untuk saya highlight di sini bahawa tidak cukup dengan kita hanya menghabiskan sukatan pelajaran. Tetapi juga kita harus memastikan bahawa apa yang kita ajar kepada murid tu objektif itu tercapai. Jadi it's not, ia bukan hanya kata okey kita boleh tick kita dah ajar objektif semua dalam kandungan asas tu kan, semalam BPK kata ada kandungan asas, kandungan tambahan. Bukan hanya kata okey kita dah ajar semua objektif dalam kandungan asas dan kandungan tambahan, tetapi juga memastikan bahawa kita ada evidence yang murid telah mencapai objektif-objektif yang mereka pelajari. Dan semalam BPK Tuan Pengarah, Tuan Haji sangat menekankan aspek pentaksiran dalam pembelajaran dan itu salah satu poin yang kami akan bahaskan hari inilah dalam sesi kita hari ini. Baik, okey, saya ulang balik aja kita punya norma-norma untuk webinar kita sama seperti biasa. Yang norma pertama kita tutup mikrofon kecuali ketika kita ingin bertanya soalan. Jadi rakan-rakan guru semua silakan kalau ada yang nak bertanya boleh anytime nak bertanya secara langsung ataupun melalui chat box boleh typekan pertanyaan. Kita mengamalkan atribut pemikir dan atribut berani ya sebagai guru genosis ketika kita berani untuk bertanya soalan.
Kita juga mengamalkan atribut berakhlak dengan menunjukkan rasa hormat kita ya ketika ada presenter atau ketika rakan-rakan kita bertanya, kita memberikan perhatian. Kita cuba memberikan fokus penuhnya. Sesi kita hari ini hanya 1.5 jam, jadi kita berikan sepenuhnya, make sure we are really here, ya. Dan atribut seterusnya, kita ingin amalkan atribut penyiasat dan atribut inovator juga hari ini dengan mengamalkan semangat ingin belajar. Apa yang kami kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan ambil balik, kemudian fikir balik, reflect balik ya, refleksi, lakukan refleksi ke atas apa yang tuan-tuan dan puan-puan pelajari hari ini daripada sesi kami. Baik, jadi saya mulakan dengan poin saya pertama. Okey, agenda kita lah hari ini, simple je agenda kita. Pertama, saya akan buat memberikan gambaran secara umum sekali lagi apa itu PDPC Genosis. Walaupun kami telah menyampaikannya banyak kali dalam banyak workshop, cikgu dah pelajari tentang PDPC Genosis, tapi tak salah kalau kita ulang kaji. Seperti dalam kelas kita juga, sesuatu pengetahuan atau sesuatu kemahiran tu bila kita ulang di dalam kelas itu menguatkan lagi kemahiran dan pengetahuan tersebut. Jadi kita ulang kaji balik hari ini apa itu PDPC Genosis. Kemudian daripada PDPC Genosis ni, kami akan pilih 4 elemen utama yang ada dalam PDPC Genosis yang tuan-tuan dan puan-puan masih boleh terapkan di dalam PDPC normal baharu ni lah. Yang pertama, elemen pentaksiran untuk pembelajaran, elemen pembezaan, differentiation, elemen struktur pembelajaran kooperatif, dan juga yang keempat adalah pembelajaran berasaskan inquiry. Jadi ini 4 elemen yang ada dalam PDPC Genosis dan kami akan berikan tips-tips hari ini bagaimana elemen-elemen ini tetap boleh kita wujudkan dalam PDPC normal baharu. Okey, baik. Slide seterusnya, apa itu PDPC Genosis? Kalau ada di sini saya rasa ada MLT yang mengikuti bengkel di Everly Hotel bulan Februari kemarin. Kami dah kita buat, saya dan Sheila, saya ingat lagi saya dan Sheila tulis, kita buat poster ni dekat Everly dan kami juga menerangkan kepada MLT. Apa itu PDPC Genosis? Adakah PDPC Genosis tu sesuatu yang berbeza, sesuatu yang datang dari planet lain? Tidak. PDPC Genosis adalah sesuatu yang memang sebenarnya telah wujud dalam KSSM, iaitu ia adalah PDPC yang membantu meningkatkan tingkat pemikiran pelajar kerana objektif kita adalah untuk menyediakan pelajar-pelajar kita untuk kehidupan di abad ke-21. So it's about critical thinking skills, it's about building attributes, membangunkan atribut-atribut pelajar yang akan membantu mereka ketika mereka nanti menjadi seorang dewasa di abad ke-21. Jadi PDPC yang paling penting adalah, PDPC Genosis ni yang paling penting adalah amalan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran yang efektif. So, everything that you know about what's effective as a teaching and learning process, proses pembelajaran yang efektif, mesti ada objektif pembelajaran yang clear, mesti ada kriteria kejayaan yang clear, mesti ada pentaksiran untuk pembelajaran, mesti ada strategi pembezaan, mesti ada scaffolding. Semua inilah PDPC Genosis. Okay? Yang membezakannya PDPC Genosis dengan mungkin apa yang tuan-tuan dan puan-puan pelajari di universiti dulu ketika tuan-tuan dan puan-puan menjalani pelatihan pra-perkhidmatan menjadi seorang guru, mungkin yang berbeza adalah penekanan kepada pembelajaran berasaskan inquiry. Kerana di dalam program Genosis, kami menggalakkan guru-guru menggunakan kitaran inquiry 5P
dan juga inquiry menggunakan design thinking. So these are the two things that are new. Inilah dua-dua hal yang mungkin rasa baru, tapi sebenarnya dia tak adalah baru-baru sangat. Sebab dalam buku teks, kalau kita ambil contoh buku teks KSSM, kami ada melihat 6 buku teks mata pelajaran teras KSSM, dan sebenarnya dalam buku teks ni ada banyak aktiviti yang sebenarnya berasaskan inquiry, di mana kita memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka pengetahuan dan kemahiran baru secara sendiri. Jadi cikgu memberikan satu soalan dan murid dia buat penyiasatan dia sendiri untuk memahami topik yang dia pelajari itu. Jadi mungkin itu yang berbeza. Dan kami di Genosis, kami menyediakan contoh-contoh lesson plan pembelajaran berasaskan inquiry yang cikgu boleh gunakan di sekolah. Tujuan kami menyediakan lesson plan ni adalah untuk cikgu lihat sebagai contoh. Pembelajaran berasaskan inquiry dalam sejarah tu rupa bentuk dia macam mana. Dalam geografi rupa bentuk dia macam mana. Dan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam rupa bentuk dia macam mana. Jadi at least cikgu ada contoh. Tapi tak bermakna kita berhenti di situ. Tak bermakna cikgu tak boleh buat lesson plan sendiri. Boleh, cikgu boleh buat lesson plan sendiri menggunakan kitaran inquiry 5P, tak ada masalah. Dan hari ini kerana kami faham, yang kami memahami dengan normal baharu, semalam BPK pun ada memberitahu bahawa kita murid telah kehilangan sekitar 70 hari persekolahan tahun ini. Jadi mungkin kita perlu melakukan perubahan lah. Lesson plan yang kami berikan tu mungkin cikgu rasa okey, susah tahun ni untuk digunakan di dalam PDPC cikgu. Apa lagi dengan kurikulum yang telah disusun baru. Jadi tak apa, nanti kami akan tunjukkan bagaimana kitaran query 5P ni masih boleh cikgu lakukan. Cikgu boleh buat lesson plan sendiri menggunakan inquiry 5P. So itu poin yang kedua. Apa itu PDPC Genosis kan? Poin yang pertama, PDPC Genosis adalah prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, Genosis adalah pembelajaran berasaskan inquiry. Yang ketiga, yang kami menjadi topik webinar kami yang kedua dan yang ketiga adalah Genosis menekankan atribut pelajar, trend global, kemahiran global dan konsep global. Dan kenapa? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi awal-awal lah. Tujuan utama kita adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita ni untuk career kerjaya di abad ke-21. Tak cukup dengan hanya pengetahuan akademik, kita perlu persiapkan anak-anak kita ni dengan kemahiran global, pengetahuan tentang trend global dan juga nilai-nilai yang boleh membuat dia bersaing ketika dia memulakan kerjaya dia, dan itulah atribut pelajar. Okay. Jadi secara ringkas itulah PDPC Genosis dan seterusnya. Baik, jadi sekarang ni seperti yang saya sampaikan tadi semalam, DPK banyak kali menekankan pentaksiran untuk pembelajaran. Jadi sekarang saya serahkan kepada rakan sekerja saya, Cik Sarah Lasong, untuk memberikan kita beberapa tips lah bagaimana pentaksiran untuk pembelajaran tetap boleh dilakukan di dalam PDPC normal baharu. Silakan. Alright. Terima kasih Cikgu Sawitri. So sebelum saya mula, saya nak cuba have a feel lah. Tengok adakah cikgu comfortable dengan topik AFL ini. Jadi kalau boleh dalam masa mungkin 15 saat ini, dalam chat tolong cikgu rating sama ada macam face to 5 tu, adakah cikgu sangat kenal dengan topik pentaksiran untuk pembelajaran. Kalau ya, 5. Kalau memang tak tahu apa-apa, then sifar. Alright, so for the next 15 seconds, kita akan tengok chat. Jadi tuliskan nombor je lah. Tuliskan nombor saja. Sebab saya tak dapat tengok banyak video kan. Okay. So just put it in the chat. Ya.
Oh, okey. Kita ada 4 dari Encik Abdul Aziz. 4, okey. Kalau 4 maksudnya tahu banyak jugalah tentang sangat confident AFL, tentang ya. pentaksiran untuk pembelajaran. Okey. Kalau 5 maksudnya dia sangat tahu dan boleh mengajar orang lain. Cikgu-cikgu lain tolong tuliskan ya tahap keyakinan cikgu tentang penggunaan AFL. Kalau cikgu rasa cikgu memang sangat yakin dan boleh mengajar orang lain, nombor 5. Kalau rasa tak boleh, tak tahu apa langsung apa benda AFL tu, sifar. Okay, kita lihat banyak 4. Has a lot of force. Okay. Alright, 5 more seconds. 3. Okay, kita lihat, okay, saya lihat banyak 4. Okay. So what's the general consensus? 4 paling banyak. Kita ada 3 juga dari 2 orang peserta. Okay. Okay. Ibu Rabi'ah dan Dr. Suguna. Okay. Alright. Jadi secara menyeluruh lebih kurang 3 atau 4 yang yakin dengan pentaksiran untuk pembelajaran. Jadi untuk hari ini kita buat ni sebagai ulang kaji. So it's not something new, ni bukan sesuatu yang baru. Cuma untuk mengukuhkan lagi pengetahuan cikgu semualah. So let's just go through definisi pentaksiran pembelajaran. Apa itu pentaksiran untuk pembelajaran ataupun AFL? AFL ini dia sama dengan pentaksiran bilik darjah yang kita selalu gunakan dalam pertuturan dari kementerian. So AFL is classroom based assessment. Dia menilai pembelajaran murid secara berterusan, continuous assessment in classroom. Dan dia berdasarkan evidence yang kita lihat dari murid itu sendiri dan juga observation dari guru juga. Okay? Dan dikumpulkan semasa proses PDPC. Dia sangat berkait rapat dengan objektif pembelajaran. Jadi apa yang Cikgu Sawitri cakap tadi, so objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan itu mesti clear. Dan dengan OP dan KK ni, atau LOSC ni yang terang, dia boleh membantu PDPC dan juga proses AFL ini. Ya, so that's what AFL is. Dia dijalankan berterusan untuk membantu pembelajaran murid. Seperti yang dikongsikan oleh BPK semalam, yang penting adalah kita tahu pelajar itu belajar. We need to know that the students are learning. So, how do we know that? AFL lah satu cara yang sangat penting untuk tahu sama ada pelajar kita belajar ataupun tidak memahami objektif langsung. Ya. Okay. So kenapa AFL ini penting? Ini adalah untuk membantu guru mengenal pasti keperluan pembelajaran. Adakah 50% daripada pelajar saya faham? Adakah 80% daripada pelajar yang saya faham? Kalau 80% faham, yang 20% itu apakah jurang pembelajaran tersebut, dan cikgu boleh memberikan bantuan yang khusus kepada yang memerlukan. Ini juga dapat mendorong pembelajaran dan prestasi murid. Jadi pelajar yang ketinggalan tidak akan rasa ditinggalkan. They will feel like they are being listened to and it will help them in their learning. Ya. Ini juga akan membantu pelajar memberi kesedaran kepada kebolehan diri ataupun kekurangan, dan di sini guru dengan murid boleh bekerjasama untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk membantu pelajaran mereka. Ya. So setakat ini saya akan pause kejap. Is there any, kalau ada soalan cikgu boleh type di chat, and Sawitri and Sheila just highlight to me the questions and we can try and solve it there. Ya. Any questions? So far belum ada. Tadi ada soalan apa itu AFL. I already answered that. Okay, great. Okay, so we'll go on. Kita akan lihat apakah perbezaan antara AFL dengan AOL. AOL ini adalah assessment of learning, pentaksiran tentang pembelajaran. So tadi kita sudah tengok apa itu AFL. Dia adalah proses yang formatif, membentuk pelajaran murid
dia dijalankan secara berterusan, berkait rapat dengan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan, so LOSC, dan maklumat yang dikumpul, dia bukan disimpan oleh guru saja tapi dikongsi dengan murid dan diberikan tumpuan kepada kualiti pembelajaran mereka. Bagaimana pula dengan AOL ataupun pentaksiran tentang pembelajaran? AOL ni dia adalah lebih summative, dilakukan selepas pembelajaran berlangsung. So selalunya di penghujung sesuatu. Penghujung satu unit, penghujung satu penggal, penghujung tahun. So it's a summative process of assessment. Okay? Dan dia melibatkan perbandingan prestasi dengan murid lain. Di sinilah cikgu akan memberikan grade ataupun standard untuk melihat prestasi murid antara satu sama lain. Selalunya digunakan maklumat ni untuk orang luar, the what is the word? Suddenly forgot. Stakeholders yang di luar kelas, di luar sekolah untuk mengetahui di manakah prestasi murid untuk tahun itu, ya. So, if let's say it's a lot to remember, the best thing to do adalah untuk balik ke maksud formative dan summative. Okay, so AFL dia formative form, it forms something, it helps you to make something. So dia boleh membentuk lesson yang seterusnya, membantu untuk membina sesuatu, ya. Whereas summative dia adalah penghujung. Summative is what is the end, what is the total. Jadi kalau summative itu bermaksud penghujung, then that's AOL. Okay, that is pentaksiran tentang pembelajaran. So you just go back to those words, it will help you understand AFL versus AOL. Yeah. Okay. So ini pula strategi yang boleh cikgu lakukan. Dan kalau cikgu lihat ikon di tepi sana dengan 3 murid dan 1 cikgu, ini adalah manual yang diedarkan ke setiap sekolah dan ada dengan penyelaras genosis di sekolah cikgu. And dalam modul ini, cikgu boleh melihat banyak-banyak strategi yang yang sudah diberikan dan diberikan huraian juga, dan ini adalah antara senarai yang saya tuliskan. Dan kalau cikgu tengok semua senarai ini, rasanya mana boleh lakukan dengan norma yang baru, dengan SOP yang perlu dijalankan di sekolah. Cuba cikgu boleh tulis di chat. Okay. Dalam senarai ini yang mana rasa-rasanya masih boleh kita gunakan dalam normal baharu? Okay, ada satu exit ticket. Yes, exit ticket, yes. Traffic light. Take off touchdown, mini whiteboard, exit ticket, KWL. Yeah. So sementara kita tengok cikgu meletakkan rasanya mana boleh gunakan, saya akan cuba buat peringatan. Traffic light macam ini kita menggunakan kertas berwarna. Okay. KWL dia adalah carta yang dibahagikan kepada 3. Isikan what I want to know dulu, lepas tu cikgu boleh dalam masa pembelajaran boleh minta pelajar juga bertanyakan soalan what I wonder, dan pada penghujung what have learned. Okay, KWL ataupun 2 stars and a wish. Yang ini boleh diberikan secara tulis ataupun secara lisan juga. Any responses so far, Sheila? Oh yeah. Yep, lots. Yep. There's parking lot, traffic light, graphic organizers, 2 stars and a wish, rubrics, mini whiteboard, exit ticket, 65, exit ticket, cheers. Cikgu Marlina kata exit ticket, KWL, semua boleh guna, betul? Yes, okay, with that I'm going to move on. Semua boleh guna, memang betul, semua boleh guna. Wow. Kecuali yang kalau cikgu tengok ada titik krim kuning sana, yang ketiga titik ini, saya letakkan sign itu untuk beritahu cikgu yang planning tu mesti dibuat dahulu. So instruction cikgu mesti clear. Direction yang hala tuju yang pelajar perlu jalan mengikut dalam
SOP yang dijalankan di sekolah. Alur pergerakan tu lah, kena clear lah. Yeah, so everything actually can be done. Cuma yang 3 di highlight dengan gallery walk, yang keempat ni perlu buat planning lah dengan betul-betul dia punya instruction supaya dia clear dan pelajar tidak keliru semasa proses dijalankan. Alright. Sarah, So, yeah, Cikgu Ho said, as Yes. long as they can show their response without wandering around the class. Yeah. Yeah. So that's very good. So as long as the instruction is clear on what the students, the expectation of behavior on the students, definitely. Yeah. Savitri, you want to say something? Yeah, so the key word here is instruction. Jadi arahan yang kita berikan kepada murid tu haruslah clear, dan macam mana kita berikan arahan yang clear, maksudnya kita kena rancang dulu. Benda ni tak boleh kata kita dah masuk kelas baru kita nak fikir, murid nak bergerak mana, kanan kiri. Sebab dengan SOP baru sekarang kita tak boleh ambil risiko tersebut. Jadi mesti kita plan. So, yep. Thanks. That's really good. Yeah, so kita perlu rancang lebih terdahulu supaya tidak ada kekeliruan di dalam kelas. And saya akan highlight di sini gallery walk. Sebab gallery walk selalunya orang banyak movement dalam pergerakan dalam kelas. So I just want to show a model, contoh model yang boleh dijalankan. So kalau di sini dalam mengikut SOP yang disarankan, setiap kelas mempunyai 20 murid maksimum, dan untuk kelas ini maksimum saya rasa boleh masuk 6 station gallery. Okay, and then kalau 20 murid dia boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan 4 orang dan 4 kumpulan 3 orang. Nombor tiba-tiba keliru. Berpusing. Yeah, so 2 groups of 4, 2 kumpulan yang 4 orang, dan 4 groups of 3, 3 kumpulan 3 orang. 4 kumpulan 3 orang, ya. Then hala 7 pelajar, arah pergerakan dia, cikgu kena plan lah, adakah dia clockwise, anti-clockwise, dan mereka boleh bergerak selepas cikgu memberikan arahan untuk bergerak. Okay, so all the instructions has to be clear, but I think it's very possible to actually do a gallery walk with the 1 meter distance between students. Maksudnya dekat sini Sarah, cikgu tu dia kena bagi arahan kepada murid setiap kumpulan lah. Selepas mereka dah tengok hasil kerja dari satu galeri, dia nak move ke kanan atau ke kiri, jadi cikgu kena bagi tahu dulu kan? Yes. Dan cikgu kena modelkan dulu. True, yes, model it out. Yeah. So, dalam chat Sarah, dalam chat ada guru yang sebut sekarang dah increase kepada 35 atau 38 orang murid dalam satu kelas. Okay. So no matter the number, bilangan murid tidak menjadi halangan, cikgu kena plan. Contohnya, kalau saya boleh tambah ya, contohnya kalau ada 38 murid atau 35 orang murid, mungkin bukan semua yang boleh bergerak pada masa yang sama. Jadi cikgu kena aturkan, kumpulan atau pasukan yang mana yang bergerak dulu, yang lain duduk dulu. Ya, so balik kepada apa yang Savitri sebut, perancangan cikgu is the most important lah pada tahap ini ya. Ya, so yang tak bergerak dulu, then that's where perancangan cikgu boleh memberikan aktiviti AFL yang lain. So you can give maybe a Windows chart for them to fill up at their own space, or a KWL to continue filling up. So exit ticket also actually can be done at that time. So there are many things you can do double, triple at the same time. Yeah. Okay, so we'll move on. Okay, bagaimana pula untuk sekolah yang dia ada model ketiga, iaitu dia blended learning, mereka bukan setiap tahun yang akan masuk ke sekolah setiap hari. So this is where a few things yang kita boleh minta bantuan daripada ibu bapa. Contohnya Windows, KWL, 2 stars a wish, checklist, rubric, exit tickets, graphic organizers dengan mind map, yang semua ini dia boleh dilakukan di rumah dengan bantuan ibu bapa. Satu lagi yang saya sarankan, or like I can recommend, is aktiviti di mana pelajar itu mengajar ibu bapa dia.
Yeah, so for example, apa yang dipelajari di sekolah, guru menggalakkan pelajar untuk duduk dengan ibu bapa dan mengajar mereka untuk 10 minit. So sekiranya ibu bapa itu faham, maksudnya pelajar itu sendiri juga faham. So they become teachers themselves and they are able to understand. So that actually shows learning. Yeah. Okay, so ini adalah untuk blended learning. Tapi untuk semua aktiviti ini, kalau dijalankan begitu saja, dia tidak akan efektif. Yang penting adalah pendekatan untuk setiap aktiviti ini. So, untuk cikgu, kita mesti ada jangkaan bahawa semua murid boleh berjaya. Kita mesti dalam perancangan berikan peluang kepada pelajar untuk membuat pentaksiran kendiri ataupun pentaksiran rakan sebaya, feedback and self-awareness, self-learning. Okay. Dan bila memberikan maklum balas kepada pelajar, pastikan maklum balas tersebut adalah maklum balas yang bermakna. Bukan setakat memberikan maklum balas tapi dia tak begitu bermakna kepada pelajar. Dan bila menyoal, jangan menyoal yang blanket. Faham kah? Faham. Tapi bila menyoal, soal dengan efektif, bertanya dengan lebih mendalam. Use open-ended question, bukan soalan tertutup yang jawapannya ya atau tidak sahaja. Okay. Dan yang penting juga, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan juga sangat jelas supaya murid tahu arah tuju yang mereka perlu pelajari. Ya, so pendekatan ini sangat penting sebagai asas untuk aktiviti-aktiviti yang digunakan untuk AFL. Ya, Sarah. Tapi kadang-kadang kan itu sudah biasa bila cakap tu kan, kita tanya, faham ke? Dah biasa kan? Jadi apa yang boleh buat? Janganlah berhenti atau tukar cara kita. Boleh juga. Dah tanya dah, cikgu stop sekejap. Ingat, okey. Tanya balik. Faham apa? Itu yang kita boleh tambah lah kan. On, yes. Susah kadang-kadang dah biasa. And if I may add, kalau saya boleh tambahkan, untuk memberi maklum balas yang bermakna ni, biasanya kalau cikgu beri maklum balas, kita hanya memberikan star atau kita hanya beri grade. Okay, ini A. Karangan yang ini A, karangan yang ini A+, karangan yang ini B. Okay. A plus B tu dia tak membantu murid untuk improve, untuk menambah baik hasil karya dia, kecuali murid tu tahu specifically dia ada rubrik. Oh, karangan yang A itu ada benda ni. Karangan yang B apa kekurangan dia. Jadi murid itu dia tahu secara spesifik apa bahagian-bahagian yang dia perlu tambah baik. Itu maksud memberi maklum balas yang bermakna. Awesome. So, itu adalah dari segi strategi. Tapi kita nak lihat, adakah begitu baguskah yang AFL ini? Impact AFL, bukan setakat penting saja, but like the impact. And terdapat satu artikel yang saya berikan link dalam slide ini, iaitu study yang dilakukan oleh OECD, iaitu the body that does the PISA and TIMSS test. Dan mereka telah mendapati bahawa AFL ini melalui observation mereka memang mempromosikan matlamat pembelajaran sepanjang hayat. Mengapa? Sebab dia mempromosikan prestasi yang tinggi, meningkatkan tahap pencapaian murid. AFL juga membina kemahiran pembelajaran melalui penglibatan murid dalam proses pembelajaran, memberikan confidence kepada pelajar dengan peer, dengan self-assessment, dan juga membantu murid memahami proses pembelajaran. Dan kalau kita lihat apakah keputusan studi ini yang dilakukan oleh OECD, dia sangat berkaitan dengan atribut pelajar yang kita ingin capaikan. Dan juga sekolah Genesis yang kalau kita lihat huraian dia adalah untuk membina lifelong learners. So all of this actually is related dengan AFL. Anything to add, Savitri and Sheila? Maybe one thing, Sheila, that I'll add is kita baru-baru ni ada membuat temu bual dengan SLT
We did interviews with the SLT just untuk mengetahui lah setakat ini sejauh mana perkembangan program genosis di sekolah-sekolah genosis. Dan kami mendapati memang salah satu area yang boleh ditambah baik adalah pentaksiran untuk pembelajaran. Jadi sepanjang PKP ni kami mendapati semua guru memang memberikan tugas, semua guru masih mengajar di atas talian, tapi sesuatu yang kurang kami nampak adalah pentaksiran untuk pembelajaran. Maksudnya kita ajar objektif, kita bagi murid tugas, tapi kita tak tahu sama ada murid telah menguasai objektif ini atau belum. Dan saya faham sangat kata benda ni bukan senang nak buat AFL ni, apalagi kalau cikgu mengajar di atas talian, mengajar jarak jauh. Tapi kerana murid dah akan balik lagi ke sekolah, kembali ke sekolah, pembelajaran tatap muka, face to face, saya rasa selepas ni kita akan lihat lebih banyak pentaksiran di dalam pembelajaran. Sepatutnya pentaksiran untuk pembelajaran ni dilakukan setiap hari, setiap pelajaran tu at the end, kan cikgu kena tulis dalam refleksi dalam RPH kan? Mesti ada apa pentaksiran cikgu buat, berapa murid yang telah menguasai objektif. Alright, thanks. Yep. So now we go into pembezaan. Okay, yep. So bila kita dah buat pentaksiran untuk pembelajaran, kita dapatlah data. Kita sekarang tahu berapa murid kita yang telah menguasai objektif-objektif yang kita telah ajar dan berapa murid yang belum menguasai. Dan kadang-kadang kita akan melihat satu trend bahawa ada murid-murid tertentu yang selalu tak menguasai objektif. Dan ada murid-murid yang selalu menguasai objektif dan memang dia kelihatan seperti agak bosan dalam kelas sebab dia lebih advance daripada rakan-rakan dia. Jadi bagaimana kita memastikan bahawa keperluan student-student ni yang berada di tahap berbeza tu kita boleh penuhi di dalam kelas. Adalah dengan menggunakan strategi pembezaan, dan kami ketika melakukan workshop di bulan Februari kemarin, kita memang dah berikan bahan-bahan tentang strategi pembezaan kepada MLT dan SLT, tapi saya nak ulang kaji sekali lagi. Di dalam kelas, setelah cikgu mendapatkan data, okey, murid mana yang belum menguasai, murid mana yang lebih advance, cikgu mungkin juga dapat data apa interest murid, dia apa minat dia, bidang minat dia, apa dia punya kecerdasan. So multiple intelligences. Cikgu mungkin ada data-data ini. Kita boleh bezakan PDPC kita 4 cara, dengan 4 cara. Cara pertama adalah kita membezakan isi kandungan. Okay, kita membezakan isi kandungan. Jadi mungkin ada murid yang sebab dia lebih advance, mungkin dia boleh capai objektif yang sama, tetapi cikgu boleh mengajar objektif itu dengan lebih mendalam. So you go a little bit deeper. The same objektif tetapi a little deeper. Mungkin ada murid yang kerana dia tidak ada kemahiran asas, mungkin dia belum mahir kemahiran membaca dan menulis. Jadi isi kandungan yang kita berikan tu haruslah kita consider lah murid ni dia mempunyai masalah membaca dan menulis, mungkin kita perlu fokus dulu kepada kemahiran-kemahiran asas ni. Jadi pembezaan dari segi isi kandungan boleh kita lakukan. Kemudian boleh juga kita membezakan dari segi proses pembelajaran, proses bagaimana murid ini mengolah maklumat yang dia dapat. Jadi mungkin ada murid dia suka bekerja secara individu. Dia boleh mengolah maklumat yang dia terima tu hanya melalui mendengar ceramah daripada cikgu, dia dah boleh masuk, dia boleh ingat. Ada murid cara memproses dia adalah lebih kinestetik. Jadi murid-murid ni dia lebih cepat faham kalau dia mendapatkan maklumat dengan membuat aktiviti. Mungkin cikgu buat jigsaw aktiviti, murid bergerak ke sana ke sini. Okay, of course itu kalau di kelas yang lama lah. Jadi di norma baharu ni nanti Sheila akan berkongsi macam mana kita boleh lakukan ini. Tapi pokoknya pembezaan boleh juga kita lakukan dari segi proses. Bagaimana proses murid mendapatkan maklumat.
kita juga boleh membezakan kalau tengok cube yang berwarna putih dari segi produk yang dihasilkan murid. Jadi ni balik lagi kepada pentaksiran pembelajaran tadi. Mungkin ada murid kita dia okey kalau kita minta dia isi dalam exit ticket. Mungkin ada murid yang dia lebih prefer untuk menunjukkan bahawa dia dah faham dengan cara yang lebih kinestetik. Jadi mungkin dia buat lakonan atau dia buat presentation, atau murid yang lebih artistik, mungkin dia menggunakan, cikgu boleh gunakan visuals ya, dia boleh melukis, menggambar, apalah. Jadi kita boleh bezakan dari segi produk. Tak semestinya semua orang dalam kelas bila kita buat pentaksiran tu menggunakan satu pentaksiran, kaedah pentaksiran yang sama. Kita boleh bezakan mengikut keperluan murid. Boleh juga kita bezakan lingkungan pembelajaran. Okey, ni kalau dalam normal dulu lah ya, normal lama lingkungan pembelajaran. Jadi kadang-kadang cikgu buat kalau cikgu mengajar sains, mengajar dalam lab. Kadang-kadang saya tahu seperti Cikgu Fahmi dia mention last week, boleh juga mengajar di luar, mengajar sains di luar. Kerana lingkungan pembelajaran yang berbeza mungkin lebih menarik minat murid kita. So, bila kita buat pembezaan sekarang ni untuk normal baharu, macam mana cikgu nak buat pembezaan? Jadi saya ada 5 poin di sini yang saya nak kongsi dengan cikgu. Yang pertama adalah saya sangat menyarankan setiap sekolah melakukan ujian diagnostik untuk mengetahui sejauh mana proses sama ada objektif-objektif yang kita ajar masa PKP, masa cikgu mengajar jarak jauh, sejauh mana objektif-objektif tersebut telah dikuasai oleh murid. Jadi cikgu boleh bagi simple lah satu ujian hanya untuk melihat berapa orang murid dah faham, dah menguasai objektif-objektif yang cikgu ajar masa PKP. Okay. Kemudian dengan adanya data daripada ujian diagnostik ni, cikgu bolehlah membuat paket pembelajaran yang boleh dibawa pulang ke rumah. Kerana kita tahu mungkin cikgu tak cukup masa untuk cover semua yang nak mengulang balik semua objektif tu mungkin tak cukup masa, jadi kita buat paket pembelajaran kendiri. So self-learning module. Dan kalau cikgu nak tengok bagaimana kami membuat paket pembelajaran kendiri, cikgu boleh tengok, boleh rujuk kepada penyiasatan mini yang kami buat. Kerana penyiasatan yang kami buat tu, kami ada komponen panduan murid, itu adalah pembelajaran kendiri. Satu sampel paket pembelajaran kendiri. Jadi murid bawa balik rumah, dia belajar sendiri apa yang mungkin masa PKP tu dia ketinggalan. Okey, jadi dalam paket ni ada nota, ada latihan dan mungkin ada bahan-bahan rujukan lain yang berguna untuk murid. Dan tak rugi sebenarnya kita buat paket ni kerana kita boleh gunakan lagi di tahun seterusnya. Pembezaan boleh juga kita gunakan anchor charts. Saya suka menggunakan anchor charts. Anchor charts ni dia juga satu strategi scaffolding di mana kita meletakkan nota-nota yang penting yang murid perlukan di kelas. Jadi sebagai hiasan kelas, contohnya lah kalau cikgu mengajar bahasa Inggeris, murid perlu tahu vocabulary tentang sesuatu topik. Dan cikgu nak minta murid ni menulis satu communicative essay. Kalau murid ni dia tak tahu vocabulary, dia tak cukup vocabulary dia tak cukup, at least dia boleh refer kepada word wall yang ada di atas dinding. Word wall adalah satu contoh anchor chart. Kalau cikgu mengajar matematik, boleh gunakan rumus-rumus matematik yang mungkin murid belum hafal, dia boleh tengok di atas anchor chart yang cikgu letakkan di dalam kelas. Jadi ini sangat membantu murid-murid yang mungkin memerlukan lebih bantuan untuk membuat kerja-kerja yang cikgu berikan dalam kelas sekarang. So untuk kalau yes? Boleh saya tambah sikit tentang anchor chart? Boleh. So bila kita lihat paparan di dalam kelas,
ya, ada beberapa jenis paparan dalam kelas. Ya, satu paparan hasil kerja murid yang ini berubah-ubah. Ini bukan kekal yang biasanya kita nampak dia kekal dari awal tahun sampai akhir tahun. Ya, tapi paparan hasil kerja murid mesti berubah. Mungkin 2 minggu tukar, letak hasil kerja yang lain. Supaya semua murid ada peluang untuk hasil kerja dia baik atau buruk. Hasil kerja dia dipaparkan. Ya. Dan kedua adalah, salah satu adalah anchor chart. Anchor chart yang Sawitri sebut ni, carta pengukuh ni, mengukuhkan pembelajaran yang berlaku. Ya, jadi yang ini dia tak berubah banyak sangat. Kalau topik untuk bulan itu adalah, okey, contohnya essay, what was the example you gave just now? Vocabulary word wall. Yes, word wall. Word wall ini kukuh untuk 1 tahun. Tapi perkataan yang naik kat word wall tu, itu berubah ikut topik. Tapi anchor chart dia adalah word wall. Contohnya begitulah. Ya, okey. Dan anchor charts ni bukan hanya untuk akademik, kita boleh juga buat anchor chart untuk classroom management. Jadi contohnya peraturan-peraturan kelas dan juga expectations kita. Apa yang kita nak lihat dia tengok. Contohnya macam kalau dalam kelas saya suka letak anchor charts apa yang murid perlu buat ketika mereka belajar dalam kelas. Jadi eyes on the front, hands on the side. So specific untuk classroom management kita juga boleh letakkanlah sebagai anchor charts. Kemudian satu lagi strategi pembezaan yang cikgu boleh gunakan dalam normal baharu ni adalah menggunakan pelbagai media, dan ini samalah yang kita dah tekankan sebelum ni juga. Jadi bukan hanya menggunakan buku teks tapi juga masih boleh gunakan multimedia. Cikgu nak tunjuk video ke, cikgu bawa bahan-bahan rujukan lain dari luar, kepelbagaian media. Okey. Dan juga yang terakhir adalah pelbagai cara untuk menunjukkan kemahiran. Jadi kalau contohnya hari ni dah bagi exit ticket sebagai pentaksiran untuk pembelajaran, okey, mungkin besok untuk bila cikgu masuk lagi kelas ni, janganlah bagi exit ticket lain lagi. Kita buat pentaksiran untuk pembelajaran yang lain pula. Okay, so I think that's it for pembezaan. Okay, ini saya nak tunjuk 2 contoh anchor charts yang cikgu boleh buat dalam kelas. Transition words untuk guru bahasa Inggeris. Dan juga untuk matematik, kalau bila kita mengajar tentang garis, mungkin murid lupa terms, istilah-istilah, apa benda tu parallel lines, apa benda perpendicular lines, apa benda intersecting lines. Kita boleh sediakan ini sebagai bantuan lah di dalam kelas. Okay, so now saya serahkan kepada Cik Sheila untuk memberi kita idea macam mana kita boleh buat CLS. I know a lot of teachers are waiting for this part. Yeah. So, maybe I ask you this question first. The big 1 juta ringgit, pertanyaan 1 juta ni. Boleh ke buat CLS dalam norma baharu ni? Okey, untuk menjawab soalan itu Sawitri, mari kita balik kepada apa itu CLS ni. Okay. So, CLS ni struktur pembelajaran kooperatif. Now, struktur maksudnya dia satu kaedah atau strategi. Dia struktur sebab dia ada langkah-langkah yang tetap. Right? So, kalau kita ingat balik dalam bengkel-bengkel yang kita sudah buat, kita ada bincangkan apa itu pembelajaran kooperatif. Jadi sesuatu aktiviti itu boleh digolongkan sebagai struktur pembelajaran kooperatif jika ia memenuhi 4 prinsip ini. Okey, prinsip PICE. Okey, PICE bukan yang makan, PICE, ejaan dia sama, PICE, P adalah prinsip positive interdependence, di mana aktiviti itu membenarkan murid-murid bergantung di antara satu sama lain. Okey? Secara positif. Ada pergantungan. I dalam PICE ialah individual accountability.
setiap ahli dalam pasukan itu mesti ada accountability. Kalau dia buat sesuatu, tanggungjawab itu ada pada individu untuk hasil kerja kumpulan. Ya, so individual accountability. E dalam PICE adalah equal opportunity. Semua ahli dalam pasukan itu ada wataknya, ada role. Okay? Tak ada sleeping partner. Ya, okay. Dan S dalam PICE itu adalah kemahiran sosial, di mana ada social exchange. Ya, ada interaksi sosial dalam aktiviti kumpulan itu. Ya. Now, prinsip-prinsip ini, aktiviti mana-mana pun cikgu boleh buat aktiviti sendiri, ya, ataupun menggunakan aktiviti yang sedia ada, ya, untuk kalau aktiviti yang itu memenuhi prinsip-prinsip PICE, dia adalah satu struktur pembelajaran kooperatif. Di antara P, I, E dan S, tidak disebut langsung, mesti ada penjarakan dekat. Mesti sentuh satu sama lain, tiada langsung. Ya, jadi kita masih boleh praktikkan pembelajaran kooperatif dalam kelas norma baharu. Okey? Okey. Tapi mungkin ada yang tanya saya, macam mana Sheila? Kita pun tak tahu nak buat macam mana. Biasanya bila kita buat, next slide please. Biasanya bila kita buat, dalam kelas ada gambar-gambar macam ni. Budak-budak kita suka bincang bersama, kepala dia semua dekat-dekat, ada yang suka bergerak dalam kumpulan dia. Dalam gambar yang kita lihat ini, ada kumpulan yang dekat papan putih, ada kumpulan yang dia huddle together bila buat kerja. Ya, okay, klik. Ini tidak boleh dalam norma baharu. Okay, apa yang boleh kita buat? Okay, so next slide. Okay, bila kita buat struktur pembelajaran kooperatif dalam kelas, cikgu perlulah merancang seperti yang Sawitri sebut tadi, perlu merancang macam mana pergerakan atau arahan yang kita akan beri kepada pelajar kita. Ya, jadi guidelines perlulah sangat clear. Okay, so guru mesti membuat tata cara membuat pasukan. Bila kita buat struktur pembelajaran kooperatif dalam kelas, biasanya dia bukan kerja seorang-seorang. Ya, biasanya dalam pasangan atau pasukan. Dalam struktur pembelajaran kooperatif, kita sarankan pasukan tidak lebih dari 4 orang. So, 3 bagus, 4 bagus. Jangan lebih. Ya, itu membuat satu pasukan. Tapi dengan murid-murid, kalau kita fikirkan, okey, macam mana saya nak budak-budak kecil, umur 3 hingga 5 tahun. Biasanya bila mereka bermain kan, kita biasa cakap, okey, kongsi ya. Pastikan kongsi, share your toys, okay. And then we walk away, right? Mereka tak tahu apa maksud kongsi. Belum tahu apa maksudnya kongsi. Jadi dalam norma baharu ini, kalau kita sebut dekat pelajar kita, okey, buat pasukan. Mereka tak akan tahu macam mana ni, buat pasukan macam mana ni. Jadi kalau guru itu ada tata cara, ada guidelines yang clear, okey, lebih senang untuk pelajar supaya kita mengikut SOP. Bukan mereka tak tahu, tapi supaya kita mengikut SOP, tidak bercanggah apa-apa arahan untuk keselamatan mereka. Ya, okey. So, contoh arahan dalam tata cara adalah pertama, guru pastikan agihan pasukan. Okey, so maybe we click. Okey, adakah pasukan itu berempat atau bertiga? Dan guru tetapkan meja ini menjadi satu pasukan. Okey, meja ini menjadi pasukan yang kedua. Okey, jadi pasukan 3 atau 4 orang yang dekat-dekat. Okey, arahan yang kedua mungkin adalah cara mereka bergerak. Bila bekerjasama dalam pasukan, ada beberapa aktiviti struktur pembelajaran kooperatif
yang memerlukan murid-murid untuk berdepan dengan satu sama lain. Okay? Dalam SOP, ikut sekolah, ada yang okey untuk murid-murid bergerak, ada yang tidak okey. Okay? Jadi ikut arahan pengetua. Ya. Kalau kita cuba jangan gerakkan furniture dalam kelas. Jangan gerakkan, tidak boleh menggerakkan meja atau kerusi. Jadi bila bekerja dalam pasukan, mungkin kita boleh minta pelajar untuk gerakkan badan dia sahaja ke sebelah. Okey? Ya. Gerakkan badan dia sahaja supaya badan dia berdepan dengan rakannya. Tapi dia tidak bergerak. Dia masih duduk, kerusi tak bergerak. Badan sahaja bersemuka, muka dia dengan rakan dia. Okey? So, itu sahaja. So, pertama, guru tetapkan meja mana menjadi pasukan. Okey? Yang berdekat-dekat. Okay, dalam 3 atau 4 orang. Kedua, murid mana yang bergerak? Yang sedang berdepan dengan papan putih mungkin tak bergerak. Tapi yang kena pusing tu, cikgu tetapkan, okey. Dalam barisan pertama, murid pertama dan kedua, okey, turn around and face your friends. Right? Supaya bila kita sebut lain kali, kita sudah memberi arahan yang clear. Mungkin 4 atau 5 langkah. Guru modelkan kepada murid-murid. Okey, bila bergerak tu, jangan berdiri. Bergerak, tunjuk sahaja. So, guru modelkan macam mana bergerak itu. Ya, okey. Kemudiannya, so tetapkan tata cara. Okey, kemudian kita teruskan dengan membuat CLS. Okey. Cooperative learning structure yang boleh kita buat dalam kelas. Dalam buku manual pembelajaran kooperatif atau manual pelibatan pelajar dalam kelas, ya, oleh Right Education, kita ada memberi beberapa contoh struktur pembelajaran kooperatif. Ya, ada lebih dari 200 struktur pembelajaran, tapi dalam buku ini kita bagi contoh-contoh yang boleh dilaksanakan yang senang. Okay? So, dari contoh-contoh dalam buku ini, bukan semua yang boleh kita buat dalam SOP norma baru. Ya, so kalau kita lihat gambar dalam slide ini, ada yang kita boleh buat yang menggunakan, yang tidak melibatkan murid-murid berdekatan sangat. Ya, memang sebelum COVID dah boleh dilaksanakan. Selepas COVID pun dia mengikut norma baru. Okey, mengikut SOP yang ditetapkan. So apa dia contoh-contoh yang kita boleh buat, apa jenis struktur pembelajaran kooperatif yang boleh kita buat? Next slide please. Okey. Cikgu ingat ding dong? Ding dong dalam pasangan bersemuka dengan rakan dan sebut sahaja apa yang sudah dibelajar. Seorang sebut, take turns. Ding dong, ding dong, ding dong. Ya? Okey, badminton sama juga. Tapi kita boleh buat badminton cara duduk. Tidak perlu berdiri dan buat aksi badminton. Duduk saja boleh main badminton. Ya, duduk dan main. Ya, kalau nak guna. Kalau tak nak guna, ada banyak jenis struktur pembelajaran kooperatif yang boleh kita buat. Think, pair, share, senang. Bersama pasangan. Teach in turns pun bersama pasangan. Duduk di tempat duduk sendiri. Okey, menggunakan suara mungkin lebih dari suara pembaris lah sebab rakan 1 meter jarak dia. Ya. Team viewpoints. Team viewpoints ni bekerja dalam kumpulan berempat. Biasanya menulis viewpoint atau pandangan kumpulan pasukan dalam satu helai kertas. Tapi kalau norma baharu bermaksud tidak boleh kongsi atau kurangkan perkongsian kertas atau buku, seorang memegang sehelai kertas. Tulis di atas kertas itu atau di papan putih, tunjukkan pada rakan lain dan kapten atau team leader atau kapten pasukan boleh menulis pandangan berkongsi.
di kertas lain pula. Tidak perlu di kertas yang sama. Jadi cikgu mesti pandai kreatif lah. Okey, janji hasil yang perlu dilaksanakan iaitu berkongsi pandangan itu berlaku. Tapi SOP boleh diikut juga. Okey, talk tokens pun boleh dilaksanakan. Placemat biasanya di satu helai kertas besar. Tapi mungkin kita boleh tukar kepada kertas-kertas yang lain ataupun whiteboard, mini whiteboard. Okey. Faces inline, ini jika faces inline biasanya memerlukan murid-murid berdiri dan berada dalam dua baris yang panjang. Okey, tapi apa yang kita mungkin boleh buat adalah meminta murid-murid berdiri di tempat duduk sendiri. Okey, stand at their own places, pusing dan berdepan dengan rakan mereka. Ya. Perlu bergerak ke mana-mana. So dalam kelas kalau ada 4 baris, 2 baris berdepan, 2 baris lain berdepan. So kita ada 2 baris. Dua kumpulan barisan yang boleh buat faces inline. Okay? Where do you stand pun boleh dilaksanakan. Q&A pun boleh ikut arahan guru. Kumpulan mana yang dapat Q, kumpulan mana yang dapat A. Okay? Jadi itulah contoh-contoh CLS yang masih boleh dilaksanakan di dalam kelas. Kalau ada soalan-soalan, cikgu boleh tulis dalam chat box ataupun bertanya, unmute dan bertanya. Kita ada satu pertanyaan dari Abdul Aziz. Dia tanya, boleh terangkan sedikit tentang cooperative type jigsaw. Walaupun kita tak ada dalam ni, tapi mungkin inilah secara umum jigsaw. Okay, jigsaw ni ada kita mula dengan kumpulan asli. Okay, kumpulan asli. Kumpulan asli ini adalah kumpulan ikut topik yang diberi. Okay, kumpulan yang setiap seorang itu diberi nombor untuk pergi ke kumpulan pakar. Ya, ikut agihan topik itulah. Contohnya kalau topik besar tu ada subtopik 4 atau 5 subtopik. Okey, setiap ahli dalam kumpulan asal ini, home group ini akan mendapat satu nombor untuk pergi dan buatkan kumpulan pakarnya. Okey, jadi bila mereka bergerak ke kumpulan pakar ini akan membership kumpulan pakar ini adalah seorang dari satu kumpulan asal. Jadi dalam setiap kumpulan pakar tu ada satu representatif lah daripada wakil. Ada satu wakil daripada setiap kumpulan asal. Yap. Okay. So again, bila guru membuat jigsaw ini, arahan guru, perancangan guru yang paling penting. Di manakah mereka akan bergerak? Kumpulan asal ni, okey, kalau kumpulan asal ni dari meja hadapan atau meja barisan pertama. Okey. Bila mereka bergerak ke kumpulan pakar, ke manakah mereka akan bergerak? Okey, semua perancangan ini mesti mengikut norma baharulah, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh KPM. Ya. Okey. So bila dah dalam kumpulan pakar, mereka balik ke kumpulan asal dan berkongsi apa pembelajaran mereka di kumpulan pakar. Jadi konsep dia kira macam ni lah, macam satu puzzle, satu grup tu ada katakan ada 4 orang murid, jadi ada 4 kepingan-kepingan puzzle. Jadi setiap murid ni dia mendapatkan satu kepingan puzzle ketika dia berada di kumpulan pakar, dia belajar satu topik tu, kemudian dia balik ke kumpulan asal dia dan dia berkongsi apa yang dia pelajari. Jadi konsep dia adalah berkongsi, jadi konsep dia berkongsi apa yang kita dah pelajari dengan grup kita. Okay. Ada satu lagi soalan, Sheila, yours and mine tu macam mana ya
daripada Puan Faridah Hanif. Okay, yours and mine jawapannya sila baca buku ni, okay, supaya boleh ikut langkah-langkah. Okay, yours and mine ni sebenarnya perkongsian pendapat dari seorang rakan lain. Okay, pertama dalam satu helai kertas itu atau buku sendiri, topik diberi oleh guru, ya. Dan dalam kolom mine, pelajar menulis idea-idea dia tersendiri. Okay, satu atau dua idea sahaja. Okay, so semua pelajar sudah ada tulisan idea dia. Okay, dua point sudah ditulis. Lepas tu, bila guru memberi signal, ya, mereka bergerak pula mencari seorang kawan untuk memberi pendapat, berkongsi pendapat. Jadi pendapat dalam kolom yours itu adalah pendapat rakannya yang baru, yang lain dari pendapatnya sendiri. Itulah pendapat yours. So dalam buku atau kertas seorang pelajar, dia ada pendapatnya sendiri, dia ada pendapat rakannya yang pendapat baru dari orang lain. Itulah yours and mine. Alright, Sheila, can you have a quick show of the book again and then remind them where you can get this from? Because some have just joined the call. Okay, yours and mine boleh didapati di muka surat 48. Okay, yours and mine. Dari mana boleh dapat buku ini? Penyelaran didapati daripada Yayasan Genovasi. Penyelaras boleh berhubung dengan Puan Mazmin atau Puan Laili. Puan Laili, setiap sekolah memang ada kan? Ya, kami dah beri masa kepada setiap penyelaras. Guru kanan pun ada. Kita masa SLT dan MLT pun kita dah bagi kepada semua guru kanan. JU pun ada. So penyelaras dia ada simpan one set lah. Kalau tak silap saya ada 10 set yang untuk digunakan oleh guru-guru, boleh minta rujuk dari penyelaras. Okey, terima kasih. Ni ada komen dari Encik Yusman. Pada pandangan saya untuk masa terdekat ni untuk jigsaw macam tak berapa sesuai. Yeah, and that's why Sheila pun tak ada tulis dalam senarai dia. Yeah. Ya, tapi ikut cikgu lah. Kalau boleh kritis dengan struktur pembelajaran kooperatif, janji jangan hilangkan prinsip PICE. Ya. Sebenarnya kalau kita cikgu buat blended learning, jadi dia blend pembelajaran atas talian dan juga pembelajaran di dalam kelas, cikgu boleh menggunakan jigsaw kalau buat online. Online boleh. Is still possible. Ya. Betul. Dan maksudnya kumpulan pakar ini menjadi pakar online. Online, dia cari maklumat online. Bila balik ke kelas, ya betul, bagus tu. Or they can share that information, boleh kongsi information, cikgu buka satu dokumen, Google document yang share kepada semua orang dan setelah murid mendapatkan maklumat dalam kumpulan pakar, dia akan berkongsi di dalam Google document kumpulan asal dia. Ya, bagus. Okay. Alright. Okay, itu saja untuk struktur pembelajaran kooperatif. Good luck teachers. Dan kalau saya boleh tambah sikit lagi, kenapa kita pilih untuk highlight struktur pembelajaran kooperatif hari ini? Kerana memang kajian telah menunjukkan bahawa proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif ketika ada elemen sosial. So ada peluang-peluang untuk murid berkongsi apa yang dia pelajari dengan kawan dia, dengan guru. Ada peluang untuk mereka belajar daripada rakan sebaya. Itu sebenarnya meningkatkan tahap pembelajaran. So when you think about, kita ada masa yang sedikit tapi kita nak cover objektif yang banyak, kita harus pastikan bahawa bila kita ajar sekali, murid dah faham, kan? Jadi kalau kita nak pastikan bahawa ajar satu kali, murid terus faham, kita harus menggunakan PDPC yang efektif. Dan salah satu cara kita buat PDPC yang efektif adalah menggunakan struktur pembelajaran kooperatif.
And I think now we have the last section. Okay, jadi ini yang terakhir, pembelajaran berasaskan inquiry di dalam norma baharu. So mungkin ada yang cikgu tertanya-tanya, boleh ke saya buat kitaran inquiry 5P dalam kelas ketika ada SOP baru ni, murid saya tak boleh bergerak sana sini, banyak kekangan-kekangan dia, adakah masih boleh kita lakukan? Jawapannya, ya, kita masih boleh lakukan. Kerana kitaran inquiry 5P ni tak semestinya melibatkan pergerakan murid. Dia hanya melibatkan perancangan yang strategik dari pihak guru, bagaimana dia nak mengajar sesuatu objektif itu menggunakan kaedah inquiry 5P. Dan saya tunjukkan satu contoh sekarang. Saya ambil contoh tingkatan 1, sejarah bab 4. Objektif dia, topik dia ciri-ciri tamadun awal dunia. Jadi dalam 4.3 ni, murid kena tahu 9 ciri-ciri tamadun awal dunia. Jadi kalau saya mengajar secara konvensional, mungkin ialah saya hanya minta murid saya baca buku teks, atau saya hanya menyampaikan sendiri apa itu 9 ciri-ciri tamadun awal dunia. Mungkin tak berapa efektif sebab 4.3 ni dia sangat heavy, berat, konten dia banyak, berat. Okay, jadi macam mana kalau kita nak gunakan kitaran inquiry 5P? Kita tengok satu per satu. So P yang pertama, okay, P yang pertama adalah pelibatan. Okay, pelibatan dalam stage pelibatan ni, fase pelibatan ni yang penting adalah untuk menarik minat murid. Okay, jadi apa yang kita boleh lakukan? Okay, cuba cikgu tulis jawapan ni, pertanyaan saya. Ada 4 benda lah, kertas, celak, eyeliner, coklat dan nombor sifar. Apa persamaannya? Cuba cikgu tulis jawapan dalam ni chat box. Rasa-rasalah apa persamaan ni di antara 4 item ni. Belum ada jawapan ni, belum ada siapa yang tulis. Rasanya lah apa? Kalau saya buat lesson ni, I will start with this question. Awak rasa apa persamaan di antara kertas, celak, coklat dan nombor sifar? Okay. Semua benda penting dalam hidup, yes. Especially coklat. Okay, kita ada jawapan. Egypt, ya, mungkin. Mesir. Dan kalau saya tanya soal ni dekat kelas, mesti macam-macam jawapan yang diorang boleh berikan. Okay. Jadi jawapannya adalah keempat-empat benda ni, kertas, celak, coklat dan nombor sifar telah wujud dari zaman tamadun awal. Dia bukan satu ciptaan zaman moden, tetapi benda yang memang telah wujud di zaman tamadun awal. Okay, jadi kita mulakan kita punya kitaran inquiry 5P ni dengan memberikan satu fakta menarik seperti ini. Okay, dah dapat murid punya attention, seterusnya kita klik slide seterusnya. Okay, tadi dah stage pelibatan. Okay, stage yang seterusnya kita klik lagi sekali adalah stage penerokaan. Okay, stage penerokaan kita tahu adalah stage fasa di mana murid meneroka sendiri maklumat-maklumat baru, pengetahuan-pengetahuan baru, information yang baru. Jadi macam mana saya nak memberi peluang pada murid meneroka? Saya berikan arahan ni. Anda adalah seorang blank setiap murid saya akan bagi satu pekerjaan yang berbeza lah, atau mungkin 2 murid satu pekerjaan. Anda adalah seorang petani, anda adalah seorang bendahara, anda adalah seorang tentera, anda adalah seorang juru makeup, anda adalah seorang arkitek contohnya di zaman tamadun awal dunia. Di mana anda bekerja, where do you work, apa yang anda lakukan setiap hari, apa yang menarik tentang kerja anda. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan ini dan murid akan
sekarang meneroka sendiri. Mereka boleh gunakan buku teks sebab ada beberapa maklumat ni, soalan-soalan ni dia boleh dapat jawapan daripada buku teks. Mereka boleh kalau sekolah ada kemudahan wifi dan murid dibenarkan untuk membawa telefon pintar ke sekolah, dia boleh buat Google research. Atau cikgu boleh menyediakan bahan-bahan yang cikgu boleh distribute kepada murid untuk mendapatkan jawapan ni. Okay. Apa yang menarik? Okay, sekarang murid teroka. Kemudian kita pergi ke slide seterusnya, stage yang ketiga. Okay, so stage 1, stage 2 dah. Stage yang ketiga di mana dia perlu menerangkan apa yang dia dapat. Okay, sebab tadi mungkin saya dapat kejayaan saya adalah tentera kan, jadi saya dah buat research. Sebagai seorang tentera di zaman tamadun awal dunia, di mana saya bekerja, apa aktiviti seharian saya. Sekarang saya berkongsi penerangan. Okey, jadi di dalam pasukan saya berkongsi jawapan saya dengan kawan menggunakan struktur pembelajaran kooperatif yang sesuai. Okey, seperti yang telah diterangkan oleh Cik Sheila tadi, apa-apalah yang cikgu rasa sesuai, cikgu pilih, kita gunakan struktur cooperative learning. Boleh je kalau cikgu buat contohnya think, pair, share. Okay, dia dah think, sekarang dia pair, dia share. Tak semestinya buat kitaran inquiry 5P dia kena share dengan satu kelas atau dia kena share dengan satu grup 4 orang, tak semestinya. Dia boleh buat penerangan dengan rakan sebelah. It's okay. Right? Okay. Kemudian bila murid dah buat penerangan, saya sebagai guru akan mungkin juga memberikan penerangan-penerangan untuk clarify. Mungkin ada information yang salah yang murid berikan atau information dia tak cukup, saya juga boleh clarify. Okay. Selepas murid dah buat penerangan, so sekarang ni bayangkan SOP baru, normal baharu, murid duduk dalam kelas jarak 1 meter atau jarak bahu, dia masih tak ada pergerakan. Sampai sekarang tak ada pergerakan lagi. Okay, dan slide seterusnya, okay, kita dah dapat pelibatan, dah ada penerokaan, dah ada penerangan, sekarang pengembangan. Pengembangan adalah stage di mana, fasa di mana murid menggunakan maklumat yang dia telah pelajari, okay, hasil kajian dia sendiri dan juga hasil penerangan kawan-kawan dia tu, digunakan maklumat ni di dalam satu situasi yang berbeza. Jadi contohnya lah, saya bagi kelas ni satu pertanyaan ni. Di dalam pasukan, bincangkan kelebihan dan kekurangan hidup di tamadun awal dunia. Sebab tadi dia dah dengar kan, okey, sebagai seorang tentera, apa kegiatan aktiviti-aktiviti orang ni, sebagai seorang tukang masak di istana, apa kegiatan-kegiatan harian. Menggunakan maklumat ni, dia kena bincangkan dalam kumpulan kelebihan dan kekurangan hidup di tamadun awal dunia. And benda ni tak ada, jawapan dia tak ada dalam buku teks. Cikgu tak berikan jawapan, jawapannya mesti datang dari murid. Jadi jawapan dia mereka dapatkan melalui perbincangan dan inilah bahagian di mana proses inquiry tu benar-benar terjadi, di mana murid mendapatkan sendiri melalui proses perkongsian maklumat dan mengolah maklumat, okay, untuk mendapatkan maklumat baru. Okay. Selepas mereka bincangkan kelebihan dan kekurangan hidup di tamadun awal dunia, masuklah ke fasa yang terakhir iaitu penilaian. So kita dah buat penerangan. Ya? Can I just add? Yep. The fasa pengembangan that you've just suggested here, yes, juga merupakan soalan HOTS. Jadi memang kita sedang kembangkan pemikiran mereka. Betul. Yeah. Dan itulah where the inquiry comes, right? Jadi bila kita buat pembelajaran berasas inquiry, automatik kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan HOTS. Okay. Dan fasa yang terakhir, okay, adalah penilaian. Okey, dalam penilaian untuk kelas ni saya memilih exit ticket. Dan di dalam exit ticket ni saya minta murid untuk menulis kelebihan dan kekurangan hidup di tamadun awal dunia dari perspektif watak yang diberikan. Jadi saya tak minta dia tulis untuk semua. Saya hanya minta dia, kalau tadi watak yang dia dapat adalah sebagai seorang tukang masak, okey, tulis je kelebihan dan kekurangan hidup di tamadun awal dunia sebagai seorang tukang masak. Atau kalau cikgu nak buat ini lebih general,
exit ticket dia menulis kelebihan dan kekurangan hidup di tamadun awal dunia, it's okay. Yang penting bila cikgu baca exit ticket ni, cikgu dapat tahu dengan kualiti penulisan murid ni, kita dapat tahu sama ada murid ini telah memahami 9 ciri tamadun awal dunia. And with that information, cikgu barulah plan rancangan pengajaran harian yang seterusnya untuk kelas ni. Sama ada kita kena ulang balik topik ni, objektif ni, atau murid dah menguasai, kita boleh teruskan. Alright. So dan 5 step ni boleh kita lakukan in the classroom, tidak perlu pergerakan. Dan saya rasa kalau kita dah betul-betul melatih murid-murid kita dengan baik, maksudnya dia tahulah apa yang dia perlu lakukan bila dia masuk kelas. Jadi tak ada banyak masalah classroom management. Bila tak ada masalah classroom management, cikgu boleh lakukan ini dengan lebih lancar. Ya. Dan boleh dilakukan sebagai blended learning juga. Fasa penglibatan penerokaan boleh dibuat di rumah. Yes. Actually, or Definitely. online. Definitely. Or it can also, cikgu boleh juga buat ni sebagai menggunakan kaedah flip learning. Flip learning, ya. So mereka buat dulu penerokaan, dia cari dulu maklumat tentang watak, apa kegiatan kalau dia dapat watak seorang juru make up di zaman tamadun awal dunia. Dia akan cari dulu information dan kemudian bila dia di dalam kelas terus masuk ke fasa penerangan. Boleh? Tak ada masalah. So the point is macam ni cikgu. Semalam bahagian pengembangan kurikulum dah menyatakan ada kandungan asas, kandungan asas dan kandungan tambahan. Kandungan asas, objektif-objektif dia murid perlu menguasai. Jadi memang kita kena ajar dan kita kena ajar cara, sekarang pilihan kita adalah cara kita mengajar. Adakah kita nak mengajar menggunakan cara seperti dulu, konvensional yang mungkin menggunakan chalk and talk, ya, atau kita boleh pilih untuk buat pengajaran yang PDPC berasaskan inquiry. Itu pilihan kita lah, pilihan yang kita ada dan memang kami sangat menggalakkan cikgu untuk menggunakan PDPC berasaskan inquiry sebab PDPC inquiry ni membantu murid mencapai apa yang kita harap dia akan capai, iaitu dapat skills, kemahiran yang boleh membantu dia menjadi lifelong learner seperti yang Sarah katakan tadi, dan juga memberikan dia kemahiran yang dia perlukan sebagai warga abad ke-21. Ya. Ada pertanyaan tak setakat ni? Tak ada, I see on the, okay. Okay, baik. Q&A ada cikgu, kalau ada pertanyaan boleh silakan sekarang. Saya cek juga dekat Padlet kalau ada yang bertanya. Okay, tak, kita belum ada soalan di Padlet. Alright. Okay. Okay. Kalau tak ada, maybe I don't know, Sarah or Sheila, do you have any questions or anything else yang nak ditambahkan, dikongsi? Saya rasa memang sukar untuk menjadi guru pada zaman ini. Ya, sebab I think we have to acknowledge banyak yang kena fokus. Everybody wants you to do everything. Ya, bila balik sekolah tu kita perlu kita diberitahu okay, bantu form 5. Bantu form 6. Sekarang pula okay, ajar yang guna model yang ada 2 sesi tu, yang half the students come, half the students stay at home. We have to prepare lessons for online learning, modules and in-class lessons, right? So memang kita faham demand tinggi. Yeah, so I just want to say take care of your mental health, teachers, okay? And try to work smart. Contohnya kalau ada 2-3 orang guru yang buat planning untuk form 1 dan form 2, share your lessons, share your lesson plans. Okay, you don't have to do it all on your own. True. Yeah, so work smart.
Okay, so maybe that's something we can tell you. We understand, we know it's hard. So we're trying to make it as simple and as easy for you. Yep. Yeah. So try and work together. Two schools, you have friends in different schools. Rakan guru dari sekolah lain yang ajar tahap yang sama mungkin boleh kongsi juga. Ya. Yep. Okay. Baik, kalau tak ada pertanyaan, tak ada soalan, saya serahkan kembali kepada Puan Laili. Okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih ahli panel kita dah tukar suara. Okey, terima kasih banyak-banyak pada Puan Sawitri, Cik Sheila dan Cik Sarah, sangat memberi manfaat pada guru-guru, pada saya, sebab banyak memberi tips mengulang balik sebenarnya, mengulang kaji. Sebenarnya memang tak ada cikgu yang bila saya dah pergi ke sekolah dalam minggu ni, ada yang kata macam mana nak buat? Memang dia kata macam mana nak buat berpusat murid? So saya kata boleh. So sekarang hari ni 3 ahli panel dah mengukuhkan dan menerangkan dan mengukuhkan bahawa masih boleh PDPC berpusatkan murid tu dilaksanakan dengan normal baru, dan dah diterangkan dengan panjang lebar tadi. Dan pada saya, sebab kita tak semua guru-guru sekolah genosis ni dapat bersama dalam webinar ni kan. Jadi saya cadangkan di sini, kalau bolehlah wakil-wakil guru daripada setiap sekolah yang ada ni buat PLC untuk sambung lagi apa yang dibincangkan pada petang ini di sekolah, supaya guru lain yang tak dapat bersama dapat info itu. Jadi mereka keyakinan boleh rupanya PDPC berpusat murid, yang PBI ni, pembelajaran berdasarkan inquiry ni, dan cooperative learning tu masih boleh dilaksanakan walaupun dengan norma baru. Even collaborative learning pun masih boleh gallery walk jika buat PDPC kalau di luar pun boleh. Dulu saya buat di luar, bawa pokok dekat Dewan pun masih boleh. Ya Sheila, sebab kita nak bagi budak seronok. Okay? Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih pada semua, dan juga pada pengetua-pengetua yang dapat hadir, yang saya nampak Encik Mustafa tadi, Puan Johanna, Puan Wan Rohaini yang memberi Encik Mustafa masih lagi bersama dengan kita. Okey, dan juga pada pencara-pencara IPG, terima kasih, dan juga guru-guru. PPD, barisan PPD, ada beberapa orang, Encik Yusman, Dr. Dol, Encik Mazlan, Dr. Jiani, antara yang dapat saya sebut, dan juga guru-guru yang lain ada juga yang keluar masuk dan sebagainya. Terima kasih. Apa pun terima kasih, dan hari ini kita ada ramai peserta melihat Sawitri, Sarah dan Sheila. Okey, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Thank you. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Aziz. Salam. Nanti saya kontak Encik Aziz ya. Okey. Okey, bye. Terima kasih Encik Mustafa. Dari awal, terima kasih. Dari driving